Baik, bersua kembali dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita nak memastikan anda terus mengamalkan langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19 bagi memastikan negara kita bebas daripada COVID-19 ini secara keseluruhannya. Salah satunya adalah dengan mengamalkan CAPP. Ini penekanan yang ditekankan dalam kempen pembudayaan norma baharu. Kita nak tahu apa itu CAPP sebenarnya. Okey, secara amnya cegah, amal, patuh dan pantau. Jadi untuk pendengar lebih lanjut, kita bersama dengan tetamu-tetamu kita pada waktu ini. Kita perkenalkan iaitu kita bersama dengan Encik Sri Tharun Balakrishnan, Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pendidikan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia, dan kita ada Cik Azman Abdul Rashid yang merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia tentunya. Okey, kita ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, okey. Pertama sekali kita minta untuk berikan penerangan sebab kita dah tahu apa itu CAPP. Saya pun dah sebutkan tadi. Tapi kalau lebih mendalam, apa sebenarnya konsep pembudayaan norma baru bawah CAPP ini sebenarnya? Okey, sebenarnya CAPP ini merupakan satu pendekatan dia perkenalkan oleh kerajaan supaya untuk menyerapkan norma pembudayaan norma baru ini ke dalam masyarakat ataupun untuk komuniti. Ya, jadi itu ada satu pendekatan sebenarnya CAPP ini, iaitu cegah, amal, patuh dan pantau Jadi kalau kita lihat pada C maksudnya kita katakan di sini adalah cegah dan mendidik mendidik keluarga dan komuniti tentang amalan norma baru ini. Maksudnya kita apa sebelum itu apakah maksud norma baru ini, kita kena harus faham dulu ini. Sepanjang kita sedia maklum kita tahu negara kita sedang menghadapi satu cabaran yang besar, boleh kata satu krisis lah, iaitu penularan COVID-19 dan salah satu langkah yang ambil oleh kerajaan ialah untuk membendung penularan ini adalah iaitu dengan penguatkuasaan PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan. Dan sejak itu kerajaan telah menyarankan banyak boleh katakan mengeluarkan banyak SOP yang harus dipatuhi oleh rakyat dan juga arahan-arahan dalam bentuk peringatan, amaran sebagainya dan tingkah laku yang harus dipatuhi oleh rakyat untuk mencegah penularan COVID ini. Jadi banyak contohnya kerap mencuci tangan dengan sabun air dan sabun, penjarakan fizik 1 meter daripada individu lain lepas tu pakai mask atau pelitup muka sekiranya kita keluar dari rumah bila ada di tempat-tempat tertentu sesak ke ataupun berkatakan confine ataupun tempat sempit ataupun bila kita sembang dekat dan sebagainya ada banyak, itu bukan itu saja 3 yang umum yang selalu kita katakan, banyak lagi tingkah laku yang harus dilakukan atau dipatuhi oleh rakyat. Jadi sekarang ini isunya adalah sekarang isu COVID ini sedang berpanjangan Jadi rakyat juga terus meneruskan langkah-langkah kepatuhan ini, tingkah laku tersebut. Dan salah satu sekarang ini WHO telah menyarankan salah satu boleh katakan kriteria kalau negara kita ini nak sebuah negara itu nak namatkan PKP, rakyat perlu diperkasa tentang norma baru. Jadi bagaimana mengapa kita kata norma baru sekarang adalah langkah tingkah laku yang kita setelah disarankan yang patut-patut ini sekarang patut dijadikan sebagai kelaziman hidup kita. Kelaziman hidup kita, kebiasaan sekarang. Dia tak boleh nak patah balik dan terus perlu diteruskan. Apa yang berlaku adalah semasa PKP rakyat memang dia patuh bila sampai ke Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan maka rakyat dah rasa macam bila semua sektor ekonomi telah dibuka, diberi kebebasan sedikit bergerak, maka rakyat mula leka sikit. Kita nampak ramai yang tak pakai pelitup muka. Kalau kita tengok restoran patutnya kena penjarakan, tak ada penjarakan, mula dia. So kita perlu mendidik rakyat sebab itu kita pada awal bulan Ogos yang berhormat Perdana Menteri telah melancarkan kempen pembudayaan norma baru dalam komuniti bagi mencegah penularan COVID-19 ini. Tuan Azman, kelompok sasar bagi pelaksanaan inisiatif CAPP ini adalah kelompok komuniti. Bagaimana anda melihat
kepentingan untuk kita memberdayakan komuniti ini dalam mengekang penularan COVID-19 supaya usaha tersebut tidak dilaksanakan oleh petugas barisan hadapan semata-mata. Okay. Terima kasih Tuan. Kalau dulu kita melihat di awal dulu Barisan Harapan ni, Frontline ni adalah agensi-agensi yang terlibat, termasuklah Kementerian Kesihatan juga penguasaan semua sekali. Semua kena frontliner, satu jenama yang agak glamour lah. Tetapi bila kita masuk pemulihan, kita setelah menyerahkan tanggungjawab ini kepada komuniti. Dan di komuniti itu ada, saya boleh pisahkan dua lah. Satu, pemimpin komuniti dan komuniti sendiri. Ya, jadi dari segi peranan yang dimainkan perlu melibatkan kedua-dua pihak lah. Pemimpin komuniti pun perlu memainkan peranan yang baik supaya inisiatif yang kita ambil untuk pemberdayaan norma baru ini dapat dilaksanakan dengan baiklah, dengan menggunakan pengaruh mereka, dengan menggunakan dia punya tunjuk ajar dan sebagainya. Dan untuk komuniti, mereka kena mematuhi. Nak tak nak, macam Cik Sri sebut tadi lah, kita kena hidup dalam kelaziman baru, norma baru. So mereka kena mematuhi norma baru ni. Sebagai contoh, mungkin kita nak pergi kerja kan, mungkin kita sekarang ni kena tengok ada tak pelitup muka kita di bawah, hand sanitizer ada tak. Lepas tu kita nak berkunjung, nak pergi sarapan, kita akan buat saringan suhu. Nak masuk ke pejabat pun kita buat saringan suhu. Dan kita menggunakan aplikasi yang baru, MySejahtera kan, semua sekali. Dan benda-benda itu adalah satu pendekatan yang digunakan untuk membentuk ataupun menjadikan komuniti di Malaysia ini supaya dia mematuhilah SOP dan juga kehidupan yang barulah. Ya, kelaziman baru ni dapat dibayangkan ia akan berterusan sampai bila sebenarnya. Okey, dan dalam masa yang sama juga kita ingin melihat tentang strategi norma baru yang telah pun disediakan oleh pihak kerajaan untuk mencegah pandemik COVID-19. Yang seperti ini lazim kita tahu, kita dah maklumkan saban hari jaga SOP, kita kena patuh pada kita ikut CAPP. Apa lagi antara pendekatan strategi norma baru yang telah pun digunakan kerajaan? Okey, kalau kita lihat memang pendekatan adalah CAPP, walaupun kita tak dapat jelaskan itu, tapi saya akan tunjukkan dalam strategi yang digunakan. Ada 4 strategi yang sekarang telah digariskan, iaitu satu adalah dari segi kawalan sempadan, satu lagi adalah kawalan pergerakan, penjarakan fizikal. Walaupun kita penjarakan fizikal, tapi ada banyak dia punya tindakan-tindakan perlu kita ambil. Dan satu juga adalah perlindungan diri. Okay? Kalau kita lihat dari segi kawalan sempadan, maka usul satu adalah dari segi kawalan antarabangsa, iaitu saringan yang harus dilakukan di peringkat di pintu masuk antarabangsa. Ya? Dan tapi yang paling penting sekali adalah iaitu saringan di pintu masuk premis. Ya, bila saya katakan premis ini, saringan masuk di sini adalah saringan suhu dan gejala. Ya, gejala. Dan pada masa yang sama, satu lagi yang baru adalah sekarang ini adalah MySejahtera, di mana setiap orang harus turun MySejahtera, berdaftar dan menggunakannya di mana-mana mereka pergi. Jadi kalau kita pergi ke mana-mana premis ini, ada dia dipamerkan kod QR code tu. Dan rakyat patut menggunakan MySejahtera itu. Dan pada masa yang sama itu adalah iaitu saringan di peringkat premis. Premis ini bukan premis pasar raya, semua tempat kerja, pasar raya, mana-mana saja gerai makanan, restoran harus laksanakan. Tapi apa yang kita nampak sekarang ini adalah ada yang scan tapi tak masuk dia punya detail dia. Hanya tunjuk-tunjuk saja actually. Lepas itu kalau mereka yang tak scan itu, bila dia ada buku pendaftaran, kita nampak kena tulis nama, nombor telefon dan sebagainya. Ya. Tapi kita tengok tu nama Superman, Batman sebagainya tu. Ada juga? Ada itu seperti itu. Ada yang tulisan macam cacing. Cacing tak nampak. Nombor telefon tak nampak. Jadi setiap apa yang kerajaan sarankan tu ada dia punya sebab dia. Itu sebab dia. Jadi kita harus bertanggungjawab. Ya, semasa PKP semua agensi bersepadu bertindak sebagai frontliner. Tapi masa pelancaran pemberian norma baru, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah menyatakan satu kerjaan penting itu, iaitu sekarang komuniti adalah frontliner. Cara-cara beginilah komuniti patut bertindak sebagai frontliner. Mereka patut bertanggungjawab, iaitu bila ada dia SOP dia kena patuh actually. Contohnya tempat
di premis seperti saya katakan dulu, kalau pendaftaran kena tulis je nombor telefon sebenarnya. Sebab ada sebab dia actually. Sama juga ya dari segi kawalan pergerakan. Kalau kita kata kalau pergerakan, janganlah kita bergerak daripada kalau katakan ada perintah kawalan pergerakan diperketatkan. Maksudnya di satu daerah satu mukim dia tak boleh keluar cross border. Tapi kalau janganlah kita bergerak. Engkau SOP tersebut. Itulah satu dari segi kawalan pergerakan. Tapi yang paling penting adalah penjarakan fizikal. Bila berkata penjarakan fizikal, kita harus di mana-mana kita berada harus memastikan kita ada penjarakan kurang 1 meter daripada individu lain. Di mana-mana saja. Jangan bila ada PKP saja kita amalkan. Lepas tu kita balik macam pada biasa. Itu kita nak sebenarnya. Itu satu. Dan selain daripada itu di mana-mana saja, masa di ATM ke, mengambil duit ke atau sebagainya, kena amalkan benda itu ya. Okey, selain daripada itu satu lagi yang selalu kita dengar adalah 3S. Ya, elakkan kawasan sempit, sesak, crowded places, sesak, kawasan sempit dan juga sembang dekat. Okey, bila dikata kawasan sesak, ya, kawasan sesak. Okey, bila kalau masuknya janganlah kalau kerajaan kata jangan mengadakan perhimpunan-perhimpunan yang atau majlis-majlis perhimpunan yang melibatkan ramai di mana penjarakan tidak dapat diamalkan sebagainya. Kita tak patut. Tapi masih ada lagi masih ada juga itu ya itu yang merisaukan actually ya. Tuan Azman, tadi Tuan Sri dah berkongsi tentang SOP ketika di luar rumah. Bila kita bercakap tentang pembudayaan ini, sebenarnya kita kadang-kadang terlupa bahawa untuk memupuk budaya dan amalan perlu bermula daripada rumah sebenarnya. Kadang-kadang kita balik rumah pun selamba daripada luar jumpa ramai orang, misalnya ibu bapa, kita digalakkan untuk terus mandi, jangan bersentuhan dengan anak-anak, tapi kita terlupa tentang perkara-perkara tersebut. Budaya itu dari rumah. Kalau kita lihat budaya penjagaan kebersihan dan kesihatan ni memang dah ada sebelum ni sebenarnya. Cuma apabila berlaku COVID-19 ni, kita lebih lebih menitik beratkan lah. Contohnya kalau kita berada di kawasan luar apa semua, kita balik kat rumah, kita sebaiknya mandi dahulu, tukar pakaian dahulu, dan kita mengamalkan kebersihan diri yang baik kan. Dan even kalau kita rasa untuk tabiat membasuh tangan pun masih lagi orang kita sebelum COVID-19 ni dia tak berapa menitik beratkan. Ada biasa makan macam tu je, tak apa basuh tangan pun kan. Tapi bila berlaku COVID-19 ni, orang mengambil pendekatan yang serius. Semua nak basuh tangan. Kalau tak ada air pun boleh guna hand sanitizer. Sebelum ni hand sanitizer orang tak kenal. Sekarang ni orang dah mencari-cari. Sampai mula-mula dulu harga memang tinggi. Melambung-lambung. Tapi sekarang ni alhamdulillah dengan kawalan oleh pihak kerajaan apa semua, kita dah boleh hidup dengan keadaan yang baik, dengan normal lah. Jadi pembudayaan norma baru ni memang memerlukan pendidikan yang itulah yang terasa yang baiklah. Sebab tu dalam CAPP tu C ditekankan cegah dan didik. Kena didik kita punya ahli keluarga. Yang paling penting diri kita sendiri dulu lah. Diri sendiri pun kena didik juga. Ahli keluarga kita, komuniti kita dan kawasan-kawasan kita lah di daerah kita supaya menitik beratkan penjagaan kebersihan, perlakuan ataupun kelakuan yang baiklah. Sebab tu di sekolah-sekolah pun guru-guru sudah pasti akan memberi peringatan dari masa ke semasa kan. Tapi itulah kena terpulang kepada keluarga lah, macam Cik disebut tadilah. Perlu diberi penitik beratkan lah. Boleh tambah sikit di peringkat rumah itu actually kalau amalan-amalan yang patut norma baru tu. Okey, kalau boleh kita juga kena didik diri kita sendiri supaya pantau status kesihatan kita dan ahli keluarga. Jika ada gejala segera dapatkan rawatan. Itu satu yang ini. Dan paling penting sekali kita katakan duduk di rumah. Kecuali ada urusan penting. Janganlah kita nak makan angin kita keluar beramai-ramai dengan keluarga. Itu kita mendedahkan diri, bukan diri keluarga sebagainya. Satu lagi adalah di masa peringkat di rumah ni adalah bagi perlindungan ataupun penjagaan khusus kepada orang berisiko tinggi
tinggi, khususnya warga emas. Ya, itulah di antara perkara yang harus kita semasa di rumah, ya, kita patut patuhi. Ya, jangan keluar dengan sewenang-wenangnya, duduk di rumah dan sebagainya. Ya, dan amalkan kalau boleh, kalau kita dengar, kalau boleh disinfeksi. Kalau tempat-tempat ataupun tempat-tempat kerap kita sentuh, macam tombol pintu ke sebagainya, kita amalkan disinfeksi itu. Satu, jangan bersalaman. Kita selalu kata jangan bersalaman atau bersentuhan. Tapi bila kata jangan bersalaman, maka kita ada juga sekarang berlaga tangan, bahu dan sebagainya. Itu memang bila kata jangan bersalaman atau bersentuhan, memanglah jangan langsung. Actually, ya. Itulah perkara-perkara yang berlaku sekarang. Actually, itulah dia. Itu orang kata manusia dia sering lupa sebenarnya. Bila waktu PKP semua dah belajar daripada kesilapan. Apabila semuanya dah tenang, kita ke PKPP, seolah-olah macam kita dah kembali kepada normal. Tiba-tiba ada gelombang dan seterusnya. Jadi ini yang perlu kita lakukan bersama-sama. Ini merupakan strategi dan juga peranan kita sebagai frontliners ataupun mereka yang berada di barisan hadapan. Dan untuk kita menang, apa sebenarnya pesanan tuan kepada masyarakat dalam memastikan kita dapat menang 100% melawan COVID-19 ini? Yang paling penting, komuniti haruslah bertanggungjawab bahawa perlu sedar bahawa sekarang kerajaan memerlukan bantuan kerjasama untuk bekerjasama dalam melawan penularan COVID-19 ini. Kita dah melalui gelombang 1, kedua, sekarang pula gelombang ketiga yang kes meningkat ini. Jadi rakyat patutnya menjadi memberi kerjasama yang boleh katakan penuhlah kepada rakyat supaya dengan mematuhi segala tingkah laku yang disarankan oleh kerajaan bagi untuk mencegah. Patuhlah segala apa seperti dikatakan, saya ulang balik, iaitu yang dikatakan elak 3S, kawasan sempit, sesak, close conversation, tidak bersalaman, dan satu lagi adalah 3W, ya, dalam bentuk wear, wash kerap basuh tangan, wear, ya, sentiasa pakai pelitup muka di mana-mana saja kita berada, ya, okey. Lepas tu warn itu ada banyak, satu seperti dikatakan jangan bersalaman, ya, amalkan etika batuk yang betul, ya, duduk di rumah, dapatkan rawatan bila ada gejala, ya, bila gejala sebagainya. Jadi bagilah kerjasama penuh, kita minta rakyatlah actually, ya, supaya beri kerjasama penuh, sentiasa, ya, Ketua Pengarah Kesihatan sentiasa mengatakan amalkan 3, elakkan 3S, amalkan 3W, ya, sentiasa disarankan patuh pada SOP. Itulah yang harus dilaksanakan oleh ataupun diikuti oleh rakyat, masyarakat. Tuan Azman, we are the frontliners. Sedikit. Sebagaimana yang kita tentu tadi, komuniti sekarang ini adalah frontliner. Mereka kena patuhi SOP dan juga menunjukkan amalan yang baiklah sebab kepada komuniti lebih mudah sebenarnya, sebab mereka adalah satu lapisan masyarakat yang sama, dalam keadaan yang sama, kedudukan yang sama. So apa-apa mesej yang disampaikan, terutama sekali pemimpin komuniti, adalah amat penting. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan sebagai frontliner kena bertindak dengan cara yang terbaik supaya kita dapat putuskan rataian jangkitan COVID-19. InsyaAllah. InsyaAllah, ya. Jadi sama-sama kita amalkan, ya. Dalam soal ni kita boleh bercakap tentang aspek integriti juga disiplin. Ya. Jadi macam kalau bagi mereka yang nak pergi ke kedai, dia risau kalau dia tak scan MySejahtera, dia tulis tu yang dia tulis nama Superman dan sebagainya tu. Sebab dia risau dia akan menggunakan maklumatnya untuk perkara-perkara lain. Jadi perlu ada ketelusan di situ oleh pemilik premis, kedua-dua pihak, supaya perkara ini sebenarnya sangat-sangat penting. Jangan buat main-main, kerana selalu ada sesiapa yang positif datang ke tempat itu dan anda antara golongan yang perlu disaring dan perlu adanya swab test. Jadi memang seharusnya anda meletakkan fakta, informasi yang betul dan juga tepat. Ya, kadang-kadang orang ambil mudah sebab dia belum kena. Betul. Kalau dia dah kena baru dia tahu rasa. Saya yang kemarin balik daripada Sabah pakai gelang pink, saya dah rasa bagaimana agaknya orang memandang sedikit ada persepsi yang begitu. Jadi cuba seeloknya untuk anda mengelakkan diri daripada mendedahkan diri anda kepada jangkitan COVID-19 ini. Ya, betul. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Encik Azman dan juga Encik Sri Tan bersama kita pada waktu ini.